Boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Hasyr. Hari ini kita sampai kita sambung ayat yang ke-14 insyaAllah. Sebelum tu kita tengok apa maksud-maksud dan pengajaran ayat yang lepas dan kaitannya dengan ayat hari ini. Sebelumnya Allah menceritakan tentang sikap orang munafik yang suka berjanji tetapi tidak menunaikannya. Kemudian sikap orang kafir, sikap orang munafik yang tidak ada matlamat hidup. Allah sebut dalam surah An-Nisa, muzabzabina baina zalik. Mereka tidak tahu hala tuju di antara dua tujuan. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Tidak juga kepada orang beriman, walaupun pada zahirnya mereka seumpama orang beriman, solat, puasa, sedekah, bahkan kadang-kadang mereka pergi berjihad. Tapi mereka sebenar matlamat mereka bukan kepada beriman kepada Allah. Dan bila balik kepada orang kafir ataupun orang Yahudi, mereka mengaku bahawa mereka bersama orang kafir, tapi sebenar dengan orang kafir pun tidak. Tidak kepada orang beriman dan tidak juga kepada orang kafir. Tidak ada matlamat yang jelas. Itulah ciri-ciri munafik. Yang penting mana ada keuntungan, mana ada kelebihan, mana ada kepentingan diri, di situlah ada orang munafik. Kemudian Allah beritahu, setelah mereka berjanji dengan Bani Nadir untuk membantu Bani Nadir yang diberi amaran oleh Nabi supaya keluar daripada Madinah. Tapi akhirnya setelah dijanji oleh orang munafik, Bani Nadir menukarkan pendiriannya daripada keluar kepada terus berada di kubunya, dan mereka sanggup diperangi oleh Nabi dan orang beriman dengan sebab janji orang munafik. Tapi akhirnya bila mereka Bani Nadir dikepung oleh Nabi, orang munafik tidak membantu orang-orang Bani Nadir. Dan bila Bani Nadir dihalau keluar, orang munafik pun tidak keluar bersama orang Bani Nadir. Walaupun mereka berjanji kalau Bani Nadir diusir, mereka akan keluar bersama. Jadi kemudian Allah bagi tahu kenapa ni? Kenapa berlaku macam tu? Kenapa orang munafik tak juga membantu orang beriman untuk memerangi musuh dan tak juga membantu orang kafir untuk memerangi Islam walaupun mereka telah berjanji? Sebabnya Allah sebut dalam ayat yang terakhir yang kita baca minggu lepas, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Pastilah kata Allah, pastilah kamu, iaitu Nabi dan orang beriman, ashaddu rahbatan, paling ditakuti, paling digeruni dalam dada-dada orang munafik, termasuk dalam dada orang Yahudi, minallah, daripada Allah. Iaitu mereka tak berani berdepan dan berperang dengan orang beriman sebab mereka lebih takut orang beriman daripada takut kepada Allah. Seolah bagi mereka Allah tu tidak ada nilai. Kenapa? Kenapa mereka lebih takut manusia, orang beriman, daripada Allah? Allah beritahu sebabnya di hujung ayat 13. Zalika bi'annahum qaumun la yafqahun. Yang demikian itu sebabnya ialah mereka la yafqahun, tidak memahami. Tidak memahami bahawa apa yang orang munafik tidak faham ni,
sehingga mereka lebih takut manusia daripada Allah. Yang mereka tidak fahami ialah mereka tidak kenal Allah, mereka tidak yakin pada Allah, mereka tidak yakin kepada hari kebangkitan. Dan di sini juga Allah nak beritahu orang kafir, orang Yahudi, ahli kitab, orang munafik sentiasa takut kepada orang beriman. Bila tu? Bila orang beriman betul-betul beriman. Jadi pengajarannya orang beriman sepatutnya tidak takut pada musuh. Sebab Allah beritahu musuh tu sentiasa takut pada orang beriman. Bila orang Islam takut pada musuh, bermakna orang Islam tak beriman. Macam mana kita boleh takut pada yang Allah beritahu mereka tu adalah lemah? Bahkan pendokong ataupun penolong kepada orang kafir ialah syaitan. Syaitan pun Allah beritahu, syaitan ni memang adalah makhluk yang lemah. Cuba buka surah Al-Anfal ayat 48. Surah Al-Anfal ayat 48. Ada ke? Sorry, tersilap. Surah An-Nisa ayat 76. Surah An-Nisa ayat 76. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman yang berperang pada jalan Allah. Mana orang beriman bila berperang bukan untuk kerana bangsa, bukan untuk kerana negara, bukan untuk kerana kaum, tapi untuk menegakkan agama Allah. Dan wallazina kafaru, orang-orang kafir pula yuqatiluna fi sabilit taghut. Mereka berperang juga tapi bukan untuk menegakkan agama Allah. Berlawanan dengan orang beriman, iaitu fi sabilit taghut. Untuk menegakkan kemungkaran, untuk menegakkan taghut, untuk kepentingan diri mereka ataupun akidah pegangan mereka. Maka Allah kata, faqatilu awliya asy-syaitan. Perangilah penolong-penolong syaitan. Jadi syaitan ni ada penolong dia, siapa? Orang kafir. Jadi orang kafir ni adalah penolong kepada syaitan, bukan syaitan ke penolong pada mereka. Allah kata, perangilah penolong-penolong syaitan iaitu orang kafir. Kenapa? Kenapa kamu kena perangi mereka? Sebab Allah kata inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan adalah lemah. Jadi penolong syaitan siapa? Orang kafir. Jadi syaitan ni adalah ketua mereka. Jadi Allah kata yang lemah siapa? Penolong ke syaitan? Yang lemah adalah syaitan. Jadi kalau ketua dia iaitu syaitan lemah, penolong mereka orang kafir lagi lemah. Jadi kalau ikut ayat ni, orang beriman tak patut dan tak masuk akal takut bila kita takut pada orang kafir. Tak masuk akal. Sebab apa? Tok guru dia pun lemah. Mereka ni bukan tok guru, bukan ketua, orang bawah pada tok guru. Maka logiknya mereka lagi lemah. Bila mereka lagi lemah, sepatut kita tak perlu takut. Okey. Nanti kita akan sebut kenapa orang Islam walaupun bilangan ramai tapi tetap takut.
walaupun syaitan lemah dan orang kafir pun sebenarnya lemah. Okey, ayat hari ini Allah nak beritahu kenapa orang munafik, orang Yahudi takut kepada manusia. Macam mana bentuk ketakutan mereka tu? Jadi ayat hari ini nak huraikan bagaimana ketakutan orang Yahudi dan orang munafik bila berdepan dengan orang yang beriman. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yuqatilunakum. La, tidak. Yuqatiluna, mereka mereka ni siapa? Kalau ikut kisah ayat sebelum ni ialah Bani Nadir dan orang munafik. Walaupun ayat ni turun lebih khusus kepada Bani Nadir dan juga orang munafik, tapi pengajarannya untuk semua. Semua orang kafir sifatnya macam ni. Iaitu mereka lebih takut manusia daripada Allah. Macam mana bentuk ketakutan mereka? Iaitu mereka tidak akan memerangi kamu. Mereka tidak akan memerangi kamu jami'an secara jami'an apa dah? Tak. Secara berpasukan. Boleh faham tak? Apa maksud ni? Mereka tidak akan perangi kamu dalam secara berpasukan. Apa maksud? Maknanya walaupun mereka berpakat, walaupun mereka bersama satu barisan, mereka tetap takut berperang dengan orang Islam. Maknanya kalau tak bersama, kalau tak satu barisan, mereka lagi tengok. Allah nak gambarkan ketakutan mereka. Walaupun mereka dah bersepakat bersama satu kumpulan, satu barisan, tapi mereka masih takut. Dan mereka kalau berperang juga, bila ataupun di mana? Illa, kecuali kalau mereka berperang juga dengan orang beriman, di mana ni? Kecuali fi qura. Di qura apa dia? Qura jamak kepada qaryah. Kalau satu qaryah, kalau jamak qura. Dia qaryah ni dalam bahasa Arab ialah mana-mana tempat yang ada orang, sama ada besar ataupun kecil, sama ada orang ramai ataupun orang sedikit, maka dalam bahasa Arab dipanggil qaryah. Dan qura jamak kan. Salah satu nama Mekah apa dia? Salah satu nama Mekah. Ummu al-Qura, iaitu ibu kepada segala negeri, ibu kepada segala penempatan. Okey, mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan secara berpasukan kecuali dalam negeri-negeri. Muhassanah, hisan, yang diterjemah apa tu? Yang berkubu. Mana husnah, mana kubu, yang berbenteng. Okey. Jadi pertama mereka tak akan perangi secara berpecah. Kalau mereka perangi secara berpasukan pun mesti di negeri mereka. Itu tanda apa tu? Kalau mereka berperang di dalam negeri mereka, tanda apa tu? Tanda apa? Orang panggil jago kampung. Hero kampung. Berani kat kampung dia aja. Keluar aja takut. Biasa kan? Berani cakap kat belakang berdegar-degar. Bila berdepan, tak nampak muka. Atau min dari warak, belakang, judur. Qaryah jamak dia qura. Kalau judur ni jamak, judur jamak. Mufrad dia apa dah? Judur, jidar.
Tak. Itu jidal, lam. Ini jidar, ra. Apa? Dinding. Ini. Ini dia panggil dinding ataupun jidar. Ataupun tembok. Pernah tak jumpa perkataan jidar? Yang ni jamak, judur jamak, plural. Tapi ada dalam Quran perkataan mufrad jidar. Pernah jumpa tak? Perasan tak? Ha? Yalah, dia ada kaitan dengan Dajjal. Surah Kahfi. Macam mana tak tahu ni? Nak perang Dajjal tapi cerita dalam surah Kahfi tak tahu. Kan kena tembak dah. Ha? Apa dah? Jidar? Cuba buka ayat tu. Tak, bukan. Zulkarnain dia tak guna perkata jidar. Kisah yang Khidir betulkan tembok anak yatim. Yang di bawah tembok tu ada harta. Tembok tu jidar. Cuba baca. Fantalaqah kemudian hatta baca ayat yang ada jeda. Jangan ambil dari awal lambat. Fawajada fiha jidaran. Jidaran yuridu an yang qadda kan? Yang qadda fa'aqama. Kan? Okey, cuba tengok. Di sini ada pengajaran. Fawajada, lalu kedua-dua mendapati. Siapa kedua-dua ni? Wajada dua orang. Siapa dia? Musa dan Khidir. Mereka berjalan-berjalan. Lalu mereka dapati dalam kampung tu. Mula-mula mereka lapar. Bila lapar masuk kampung tu, orang kampung buat apa? Halau. Menunjukkan orang kampung tu jahat. Sebab itulah salah satu sebab kenapa bapa anak yatim ni sembunyikan harta dalam tanah. Kenapa tak bagi amanah pada orang kampung? Sebab orang kampung memang jahat. Okey. Lepas tak diberi makan, dua ni keluar. Bila keluar mereka mendapati dalam kampung tu ada jidara. Satu jidar. Kalau jamak, judur. Mereka dapati ada satu tembok atau berdinding. Yuridu, yang yuridu, tembok tu seolah ada perasaan lah. Tembok tu hampir nak yang qadda roboh. Maka apa dibuat oleh Khidir? Fa'aqamahu. Lalu dia menegakkannya, membaikinya. Tengok, yang jumpa dua tembok, dua orang. Wajada. Tapi yang membetulkan tembok siapa? Seorang. Kalau dua orang macam ni. Fa'aqamahu. Kenapa? Yang jumpa Musa dengan Khidir. Tapi yang buat kerja, Khidir je. Kenapa? Musa apa? Dalam kepala Musa apa dia? Sia-sia lapar ni, kami lapar. Kita pergi kat kampung tu minta makanan orang kampung halau. Lepas tu kita nak bantu pula betulkan tembok. Jadi bagi Musa, tembok ni kepunyaan salah seorang penduduk negeri yang halau. Jadi bila mereka halau, kenapa nak bantu? Sebab tu lepas ni Musa tanya Khidir. Tanya apa? Tak ambil upah ke? Kamu dah betulkan tembok ni kan? Dah lah kita minta makan tak bagi. Sekarang kamu buat kebaikan. Mintalah upah. Paling kurang upah tu boleh kita? Boleh? Apa pengajaran ni? Oh, besar pengajaran ni. Yelah, keluarkanlah. Jangan dia fokus 10 ayat awal, 10 ayat akhir je. Apa pengajaran dia? Pengajaran satu ada dapat kebaikan. Apa dia? Buatlah kebaikan walaupun orang tak hargai. Satu. Buatlah kebaikan walaupun orang tak hargai, walaupun orang tak suka. Satu. Itu kerja pendakwah tu. Jangan tunggu orang puji, jangan tunggu orang suka baru kita nak bantu. Satu. Yang kedua? Kadang-kadang
Musa tak nampak apa yang Khidir nampak. Kadang Musa dengan Khidir mana lebih tinggi? Musa Nabi. Tapi ada benda yang orang lebih tinggi tak nampak apa yang Macam Daniel tak? Ini nampak dah. Kena poin dia memang. Jadi kadang-kadang orang yang ke atas tu janganlah sombong sangat kan. Kadang-kadang orang bawah tu ada kelebihan tertentu kan. Okey, lagi? Yang buat kerja ni orang hebat ke orang biasa ni? Orang biasa. Khidir bukan orang biasa walaupun dia bukan nabi. Sebab tu hebatnya Khidir, Allah suruh Musa pergi belajar dengan dia. Mana kalau nabi belajar dengan orang tu mesti hebat. Tapi walaupun Khidir hebat, apa kerja dia? Apa kerja dia? Yalah, ni apa kerja dia? Bantu orang. Betulkan tembok je. Betulkan tembok adalah kerja orang yang hebat. Sebab apa? Sebab tembok ni sebenarnya membantu anak yatim. Boleh faham? Jadi dakwah tu bukan ceramah je. Bukan forum je, bukan kelas je. Bukan masuk TV je. Dakwah juga ialah membantu anak yatim. Siapa kita? Kita ceramah je. Tak. Khidir lebih hebat pada kamu, tapi kerja dakwah dia beda. Sebab tu banyak tak ayat Allah mencela orang yang tak peduli pada anak yatim. Banyak tak? Sebut satu. Kata banyak, bagi satu je. Apa dia tak? Yang ente jawab tadi lah. Ayat-ayat yang Allah mencela orang yang tak peduli pada anak yatim. Tak peduli anak yatim, satu kesalahan, satu dosa besar. Sehingga Allah menyifatkannya pendusta agama. Pendusta agama. Dia berceramah kuat, berdegar-degar kan. Tapi langsung tak peduli anak yatim. Allah kata, yukazibu bid. Surah apa? Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukazibu bidin wa zalika yad'ul yatim. Dia tidak mempedulikan anak yatim. Itu yukazibu bidin. Boleh? Dan satu lagi pengajaran. Kita nak buat kerja dakwah, kalau ikut pengajaran ni, perlu tak dana? Tak perlu. Perlu tak? Perlu. Kalau setakat nak betulkan tembok ni, perlu tak dana? Skill. Dan lebih mahal daripada skill apa dia? Rahmat dalam hati. Sebab ada setengah orang buat alasan lah, kita nak buat kerja dakwah tak ada dana. Betul, dana perlukan, tapi tak mestinya. Kadang-kadang kita boleh buat kerja dakwah dengan apa? Dengan tulak 4 kerak kita. Kadang-kadang dengan kita menjawab soalan kan. Kadang-kadang kita bagi masa kita. Tak perlukan dana yang besar ni. Sebab itulah perjalanan Musa dan Khidir bawa berapa ribu? Musa pergi belajar dengan Khidir, Musa bawa ikan sebelah aja. Khidir pula guru, tak bawa apa-apa kan. Sebab tu mereka lapar. Sampai tahap pergi minta kat kampung. Seorang Nabi pergi belajar sehingga lapar. Dan seorang Khidir yang hebat berdakwah sampai lapar. Kita sebelum berdakwah dah kena penyakit gout. Siapa tu lihat? Okey. Jadi sifat orang munafik dan Yahudi penakut. Macam mana bentuk ketakutan mereka? Mereka tak akan berdepan direct dengan orang beriman kecuali di negeri mereka, dan negeri mereka pula ada kubur ataupun ada benteng. Di belakang benteng. Ni gambaran penakut ni. Jago kampung. Okey, sekarang tengok Allah nak begitu. Kenapa mereka takut sangat ni? Kadang-kadang orang beriman tak ramai pun, senjata pun tak canggih kan. Tapi kenapa mereka takut? Allah bagi tersebab punca mereka takut supaya kita jangan jadi penakut macam mereka. Bila kita tahu punca, jauhkan punca tu. Inilah punca menyebabkan orang munafik, orang kafir walaupun nampak bersatu tapi penakut. Apa puncanya? Ba'suhum. Perpecahan mereka bainahum, di antara mereka syadid, sangat
Sangat apa? Sangat kuat. Nampak bersatu. Bila nak berdepan dengan tentera Islam, mereka zahirnya bersatu. Ni, jami'an. Tapi penakut. Kenapa? Sebab dalam hati mereka berpecah. Yahudi tak suka munafik, munafik tak suka Yahudi. Bani Nadir tak suka Bani Qainuqa, Bani Qainuqa tak suka Bani Quraizah. Betul kan? Boleh. Kemudian Allah kata apa? Tahsabuhum, engkau sangka mereka jami'an. Pada zahir nampak mereka tu jami'an bersatu. Satu barisan. Betul? Wa qulubuhum, dan sedangkan hati-hati mereka syatta. Syatta apa makna? Berpecah. Okey. Jadi sekarang tahu tak kenapa, apa punca kelemahan orang munafik, orang kafir? Walaupun pada zahir mereka bersatu, mereka lebih ramai, tentera pun hebat, senjata pun canggih. Apa punca mereka takut? Tak, kalau ikut ayat ni. Punca. Tak bersatu. Tak bersatu. Takut mati memanglah, orang kafir memang takut mati. Jadi pengajaran untuk kita bila sebenarnya Allah nak tegur siapa ni? Nak tegur Yahudi ke? Nak tegur munafik? Tegur orang beriman. Jadi sekarang apa punca orang beriman ramai? Orang Islam ramai tak? Berapa bilion? Tapi Nabi kata macam buih-buih di laut kan? Apa punca? Itu spesifik lah. Tapi kalau ikut ayat ni, puncanya mereka tak bersatu. Betul tak? Sama-sama Islam bergaduh. Sama-sama Islam tuduh-menuduh. Sama-sama Islam label. Sebab itulah kalau kita ambil contoh di Malaysia, parti yang asas orang Melayu dan Islam dengan parti asas Cina, mana lebih banyak parti tu? Islam. Cuba bilang parti-parti Melayu Islam. Ada UMNO, ada PAS, ada PKR, ada Amanah kan? Apa lagi? Ada ada bersatu lagi. 5, 6, 7. Ada Pejuang pula kan? 7, 8. Tak yang mesti ada lah. Tapi parti Cina ada berapa? MCA, DAP, 2 je. Parti India ada berapa? MSC 1 je. Boleh faham tak? Nampak tak jelas? Sebab itulah kita tak pernah menang. Dan sebab itulah kita asyik takut kepada musuh. Sebab puncanya kita tak bersatu. Itu bab parti. Itu bab parti. Bab agama pula semakin berpecah tak? Semakin cakap bab agama semakin banyak berpecah. Semakin sampaikan Quran semakin berpecah kan? 73. Jadi Allah nak bagi kita ambillah pengajaran. Jangan orang Islam nampak ekonomi kuat, bangunan pencakar langit kan, rumah besar, naik Merc, pakai nektar, tapi menakut apas. Macam Nabi kata apa? Ada di akhirat besok, ada seorang lelaki yang badan dia cukup tab, bila dibawa ke akhirat, bila ditimbang dengan sayap nyamuk lebih berat. Makna apa? Fizikal hebat, tapi dalaman kosong. Berbeza dengan para sahabat. Para sahabat ni, kadang-kadang seorang sahabat tu boleh cover 100 orang sahabat yang lain. Kadang-kadang seorang sahabat boleh cover 1000 sahabat yang lain. Walaupun badan dia tak kuat. Boleh? Okey, punca berpecah pula apa dia? Kita lemah sebab berpecah kan? Okey, punca berpecah pula apa dia? Zalika, demikian itu. Semua ada sebab ni. Demikian itu, bi'annahu, bahawa mereka kaum yang la yaqilun, tidak berakal. Ini lagi tu, kalau sebelum ni la yafqahun. Yang ni tidak berakal apa makna?
Kalau la yafqahun mana? Tak faham. La yafqahun. Tapi kalau la ya'qilun, mana lagi teruk? Yang la ya'qilu tak ada akal. Allah kata mereka ni memang tak ada akal. Sehingga mereka tak boleh beza mana yang baik, mana yang kurang baik. Mana syurga, mana neraka. Mana rahmat, mana musibah. Mereka tak dapat beza. La ya'qilun. Okey. Jadi punca mereka tak faham sebab mereka tak kembali pada Quran dan hadis. Sebab tu banyak Allah sebut dalam Quran, manusia bila tak beriman dengan Quran dan hadis, confirm akan berpecah. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 176. 176. Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqqi wa innal ladzi ikhtalafu fihi fil kitab lafi syiqaqin ba'id. Dah. Okey, cuba tadabbur. Zalika, demikian itu, bi anna Allah, sesungguhnya Allah nazzala, telah menurunkan kitab bil haq. Makna kitab diturunkan dengan benar. Maksud apa? Satu, isi kitab tu benar. Yang kedua, memang betul-betul Allah turunkan. Sebab orang Yahudi tak percaya, orang musyrikin tak percaya. Dia kata Nabi yang mereka kan. Tak. Allah benar-benar menurunkan kitab dan dalam kitab tu al-haq. Okey, kemudian wa innal lazina, sesungguhnya orang yang ikhtalafu, berselisih tentang apa? Fil kitab. Orang yang berselisih tentang Al-Quran, termasuklah sunnah, maka Allah beritahu lafi syiqaqin ba'id. Apa makna? Allah guna dua huruf taukid. Satu inna, yang kedua lafi. Sesungguhnya mereka yang menyelisihi kitab dan sunnah pasti dalam perpecahan yang jauh. Jadi takut puncanya tak bersatu. Tak bersatu puncanya tak berakal kan. Puncanya apa? Sebab tak semua kembali kepada Quran. Betul? Ya Allah, jelas tak ayat ni? Ramai orang kata, ramai orang mendakwa kita berpecah sebab tak ikut satu mazhab. Salah, bercanggah dengan ayat ni. Berpecah bukan sebab tak ikut satu mazhab. Berpecah sebab tak ikut Quran. Suatu zaman Imam Syafi'i ada 4 mazhab tapi mereka tak bergaduh. Kan? Imam Syafi'i hormat kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad hormat kepada Imam Syafi'i walaupun berbeza. Kenapa mereka berbeza mazhab tapi tak bergaduh? Jawapannya sebab mereka sama-sama ikut Quran. Sekarang kita bila ikut mazhab macam Quran letak ke belakang. Betul kan? Siapa je nak ajar Quran, kita kata tak betul. Sedangkan Allah kata sebab kamu tak terima Quran, kamu berpecah. Bukan sebab orang mengajar Quran yang salah. Tak. Boleh faham? Jelas kan? Jelas. Punca berpecah, semua tak balik pada Quran. Sebab itulah saya cakap berulang kali, nak ajak orang bersatu, kena ajar apa dulu? Kena ajar fiqh dulu ke, ajar hadis dulu ke, ajar tasawuf dulu ke, ajar tarikat dulu? Ajar Quran dulu. Kalau ajar tasawuf, berpecah. Yang tak suka tasawuf akan hentam. Kalau ajar mazhab, yang mazhab lain tak suka. Betul? Betul tak? Kalau ajar tarikat, yang tarikat lain tak suka. Tapi kalau ajar Quran, ada tak orang tak suka pada Quran? Kalau tak suka pada Quran, mana apa? Quran?
Itu makna dia tak berselisih tentang maksud dan ajaran Al-Quran. Kena jelaslah. Berselisih tentang apa? Bukan pasal tajwid. Tak ada orang bergaduh pasal tajwid kan? Bergaduh pasal isi kandungan. Sebab itulah orang yang suka fokus, orang suka fokus pada tajwid khatam, dia tak suka tadabbur. Kenapa? Bila tadabbur, dia akan jumpa benda-benda yang tak sama dengan amalan dia. Kalau setakat tajwid, betulkan makhraj, okey, tak ada masalah. Sampai tercabut gigi, okey lagi. Tapi kalau nak tadabbur ni, banyak benda yang kena ubah dalam kehidupannya. Okey, dan Allah kata berpecah, bukan berpecah sikit-sikit. Berpecah, main jauh sangat. Ya Allah. Satu lagi cuba buka surah 137, Baqarah juga. 137. Fa'in amanu bimisli ma amantum faqadih wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaqin fasayakfikahum Allah. Dah. Okey. Cuba terjemah. Wa in amanu, maka sekiranya mereka beriman. Mereka ni siapa? Musuh-musuh Islam ketika itulah. Orang Yahudi ke, orang munafik ke, orang musyrikin. Allah kata apa? Kalau mereka tu betul-betul beriman, beriman macam mana? Bimisli, seperti ma'amantum bi. Seperti kamu. Kamu tu siapa? Masa tu siapa? Masa apa ni? Masa apa ni? Kalau mereka beriman seperti kamu, iaitu Rasulullah dan sahabat beriman. Sebiji je. Apa berlaku? Kalau mereka beriman sama dengan Nabi dan para sahabat. Jangan tambah-tambah. Faqadih tadau. Allah bagi pengiktirafan. Sesungguhnya mereka telah mendapat hidayat. Jadi hidayat tu nak dapat hidayat kenapa? Ikut apa ni? Misli ma amantum bi. Ini penting ni. Mesti beriman sebagaimana Nabi dan sahabat beriman. Tom tu balik pada Nabi dan sahabat, bukan orang terkemudian. Dan kita tengok bila beriman seperti Nabi dan para sahabat, kamu akan dapat hidayah. Okey? Sebaliknya, wa in tawallau. Jikalau kamu berpaling daripada apa? Ni, tak beriman seperti Nabi dan para sahabat. Apa kesannya? Fa innama sesungguhnya mereka fi syiqaq, pasti akan berpecah. Berpecah. Punca apa? Tak ikut apa? Tak ikut mazhab ke? Tak ikut tok guru ke? Tak ikut tarikat? Berpecah sebab tak ikut Nabi dan para sahabat. Clear? Betul? Maknanya punca berpecah sebab ni. Punca bersatu dan punca menjadi kuat sebab ni juga. Boleh? Sama tak ayat ni dengan ayat ni? Yang ni punca berpecah pada tak beriman dengan kitab. Sini berpecah sebab tak beriman dengan Nabi dan sahabat. Sama tak? Samalah. Ini adalah gambaran luaran, gambaran secara amalan kepada Al-Quran. Betul kan? Siapa yang cakap kalau tak beriman sebagaimana Nabi dan sahabat mesti berpecah? Saya ke Allah? Jadi sekarang jangan pertahankan pendapat kita. Jangan pertahankan mazhab kita. Sebab itu antara sebab kita berpecah. Tapi pertahanlah apa yang Nabi dan sahabat beriman. Pertahanlah Al-Quran. InsyaAllah kita akan bersatu. Dan Allah pun bagi tahu tapi macam tak faham je. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Bila kamu berselisih, kamu berbeza pendapat, kembali kepada
Allah dan Rasul, bukan kembali kepada pendapat guru kamu. Bila balik kepada tanya guru dia, habis. Tak akan bersatu. Sebab manusia berbeza pendapat, berbeza ilmu, berbeza pengalaman. Tapi kalau Quran berbeza tak? Tak. Kalau hadis berbeza tak? Tak ada ayat yang bercanggah. Tidak ada hadis Nabi yang sahih yang bercanggah. Okey, boleh ke? Jadi kalau ikut ayat ni, punca orang munafik Yahudi penakut kepada orang beriman sebab apa? Sebab mereka tak bersatu, okey? Dan mereka tak bersatu sebab apa? Mereka tak faham. Apa yang mereka tak faham? Inilah. Tak faham Al-Quran, maksud dia tak ikut, ataupun tak beriman seperti Rasul dan para sahabat. Okey, kemudian Allah kata apa? Kamasali. Seperti perumpamaan orang-orang yang min qablihin, dari sebelum mereka. Qariban mana? Okey, seperti orang yang sebelum mereka. Mereka ni siapa? Tak. Yahudi Bani Nadir dengan munafik kan. Allah nak buat contoh. Yahudi dan Bani Nadir ni kena halau dan mereka takut. Allah kata sama seperti apa yang berlaku sebelum mereka. Qariban. Baru je berlaku. Siapa? Yalah, ini Allah nak bagi tahu contoh Bani Nadir dan contoh orang munafik. Orang munafik kan berjanji pada Bani Nadir, mereka nak tolongkan. Tapi akhirnya mereka tak tolong dan Bani Nadir dia halau keluarkan. Allah buat contoh. Cerita Bani Nadir dengan munafik ni, munafik janji dengan Bani Nadir sama seperti cerita syaitan berjanji dengan orang musyrikin ketika dalam peperangan Badar. Syaitan berjanji dengan orang musyrikin Mekah, kamu pergilah serang Nabi di Madinah dan kamu mesti akan menang. Jadi orang musyrikin pun termakan pujukan syaitan. Tapi akhirnya bila berperang di dalam peperangan Badar, apa berlaku? Kalah. Kemudian pembesar-pembesar mereka 70 orang mati, termasuklah Abu Jahal. Jadi kisah musyrikin sama seperti kisah boleh rujuk surah Al-Anfal. Cuba buka surah Al-Anfal. Ayat 48. Ada? Ayat tu panjang kan? Cuba baca terjemahan dia. Cuba baca dah faham. Ketika mana syaitan menjadikan mereka memandang baik. Syaitan menghiaskan kepada orang musyrikin benda yang jahat nampak baik. Apa dia? Kamu kena perang Nabi Muhammad, hancurkan dia. Lepas ni kamu dapat hidup selesa tanpa diganggu oleh Islam. Kan? Kemudian lepas tu apa janji syaitan? Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang pada hari ini. Tidak ada seorang pun boleh mengalahkan kamu orang musyrikin. Itu janji siapa tu? Syaitan. Kepada Manusia. sama tak janji munafik kepada Bani Nadir? Sama. Lepas tu? Dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu. Syaitan pula janji yang kedua, kami akan melindungi kamu. Kalau kamu berperang dengan Nabi, kami akan melindungi kamu. Sama tak dengan orang munafik janji dengan Bani Nadir? Sama. Kalau kamu diperangi, kami akan berperang. Kalau kamu diusir, kami akan keluar. Lepas tu? Syaitan kata apa? Aku dah nampak dah. Kamu mesti menang. Kamu tak nampak lagi. Kata syaitan pada orang musyrikin. Dia kata, lepas tu, bila orang musyrikin berperang dan kalah, syaitan berlepas diri. Apa kata syaitan? Aku ni jenis orang takut pada Allah. Aku tak masuk campur dengan urusan kamu. Boleh Jadi sama tak orang munafik cakap pada Bani Nadir, bila Bani Nadir dihalau, aku berlepas tangan. Nampak tak?
Ketua. Memanglah syaitan ni sifu kepada munafik, sifu kepada orang Yahudi, kepada orang musyrikin. Dan boleh jadi sifu kepada orang Islam yang suka bergaduh ni. Sifu dajjal. Jadi syaitan dengan dajjal mana lebih kuat? Syaitan. Jadi siapa yang patut kita lebih takut? Tak, dua-dua jangan takut. Dua-dua jangan takut. Sebab Allah kata apa? Tipu daya syaitan adalah lemah. Ayat apa? Surah apa? Dah lupa dah. Baru 5 minit. Macam mana nak lawan syaitan? Surah apa? Surah apa Ustaz? Dah bagi dah tadi dah. Tipu daya syaitan ni adalah lemah. Jadi pengikut dia lagi lemah. Dajjal lemah. Orang Yahudi lemah. Mereka rancang macam mana pun, Allah kata apa? Sifu dia lemah. Apa nak takut pada anak murid? Tok guru pun penakut. Ayat berapa tadi? Dia? Al-Baqarah ayat 113 ke? An-Nisa. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Ayat 76. Okey. Ingat tipu daya syaitan dan orang di bawah dia, munafik ke Yahudi ke, semuanya lemah. Surah An-Nisa ayat 76. Okey. Jadi Allah kata perumpama orang munafik dengan Bani Nadir sama seperti orang yang sebelum mereka baru je qaribah. Dekat. Apa dia? Zaku, mereka rasa yang orang musyrikin Mekah bila mereka tertipu dengan janji syaitan dan akhirnya mereka kalah. Allah kata apa? Mereka merasai wabal apa dah? Akibat. Akibat apa? Akibat balasan amrihim, perbuatan mereka, iaitu mereka kalah dalam peperangan Badar. Satu kekalahan yang sangat-sangat memalukan. Sebab apa? Sebab mereka ni ada kerajaan dah lama dan biasa berperang, lawan pula kerajaan Islam yang baru setahun jago. Tentera pun tak ramai, 313, tapi mereka kalah. Ini mereka merasai akibat balasan perbuatan mereka. Dan ini kat dunia. Di akhirat, walahum, dan bagi mereka azab yang pedih. Okey. Kita ambil satu ayat lagi. Banyak pengajaran hari ini. Kamasali syaitan. Okey. Seperti perumpamaan, ini kita dah sebut tadi. Perumpamaan syaitan. Izqala, ketika mana dia telah berkata, syaitan telah berkata kepada siapa? Lil insan, kepada manusia. Apa yang Allah nak berkata ni, modus operandi syaitan dulu kini selama-lama sama je. Dia hasut orang Yahudi, orang munafik hasut orang Yahudi, orang syaitan hasut orang musyrikin, dan selama-lamanya syaitan hasut manusia. Termasuklah kita orang Islam. Apa hasutan syaitan? Dia kata pada manusia, kufurlah. Alah, tinggallah solat, lepas ni bertaubatlah. Kan? Dia tak kata kufur, dia kata tinggallah solat, bukalah aurat. Kan? Solatlah. Okey lagi sebab solat kan. Jangan solat, itu ya bahaya. Jarak okey lagi. Jangan fanatik pada pendapat orang kecuali ada dalil. Falamma, maka tatkala kafara, dia telah kufur. Siapa telah kufur ni? Siapa yang kufur ni? Apa cerita Bani Nadir dah habis ni? Ni syaitan kata pada manusia. Manusia mana ni? Umum. Sekarang dah umum ni. Inilah kerja syaitan dulu kini selama-lama kepada manusia. Apa dia? Menghasut manusia supaya kufur. Okey?
Bila manusia falamma kafara, maka tatkala manusia telah kufur, betul-betul kufur, apa pula kata syaitan? Qal, dia berkata, inni, sesungguhnya aku bariun. Apa makna bariun? Berlepas diri. Bariun, bara'ah. Kan akidah bara'ah dengan al-wala' wal bara' ni lah. Bara'atu minallah. Bara'atu mana? Berlepas diri. Kan? Bara'atu minallah wa rasulih. Apa makna? Allah berlepas diri daripada orang musyrikin. Rasul pun berlepas diri. Dan syaitan pun kata apa? Setelah orang tu beriman, kufur, syaitan kata apa? Aku tak masuk campur. Ini kamu kufurkan, ini urusan kamu. Padahal dia yang hasut supaya kufur. Kemudian lagi teruk apa dah? Syaitan kata apa? Ini, kenapa aku tak nak masuk campur? Sesungguhnya melepas diri dari engkau. Sesungguhnya ramai. Jangan salahkan aku. Jangan salah aku. Ini pilihan kamu kan, aku cakap-cakap je. Inni akhafullah, aku takut Allah. Betul ke syaitan takut Allah? Dia tak takut pada Allah, tapi dia nak beritahu dia tak pernah hasut manusia supaya kufur. Sebab apa aku nak hasut? Kan aku takut jenis manusia, jenis makhluk yang takut pada Allah. Itu bukan kerja aku. Jadi bila kamu kufur, jangan salahkan aku, jangan kaitkan dengan aku. Ini kat mana? Dalam neraka ke di dunia? Dan dia sebenarnya ada dua. Ini kat dunia. Dan ada pula yang syaitan cakap pada manusia dalam neraka. Ayat dia sama. Bukan surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 22. Itu syaitan cakap pada manusia dalam neraka. Betul ke? Betul? Cuba baca terjemah dia, sama tak? Falamma qudiya, kan? Maka tatkala semua hukuman telah selesai, ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Syaitan pun berkhutbah. Di mana syaitan berkhutbah? Dalam neraka. Atas mimbar ke dalam api? Dalam api pun sempat lagi berkhutbah. Apa tujuan? Nak sakitkan nanti orang Islam. Ataupun orang yang terikut dengan, apa kata syaitan? Apa khutbah dia? Syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku. Akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan keampunan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah. Lebih kurang ini. Dia kata aku tak suka ni kamu syirik-syirik pada Allah, aku tak suka. Padahal dia yang menghasut orang syirik. Apa faedah dia cakap? Dua-dua syaitan masuk neraka, yang kena tipu kat syaitan pun dua-dua dalam api neraka. Apa faedah lagi kata-kata syaitan? Diam sudahlah. Rasalah api kan. Tapi apa faedah dia berkhutbah lagi ni? Apa faedah? Apa? Memang dah sesak dah. Itu adalah nak bagi supaya orang Islam ataupun orang yang ikut syaitan ni lagi rasa sakit hati. Azab dalam bentuk mental. Sakit hati. Contohlah analogi kan. Orang kita tak ada duit. Kemudian kawan kita kata, jom kita mencuri. Lepas ni kita bertobatlah. Tak boleh. Tak boleh lah. Kamu lapar ni bahaya ni. Nanti mati kan pun bahaya juga dalam agama. Okeylah. Kita pun ikut. Bila ikut je kena tangkap. Dan dua-dua kena tangkap. Kita dan yang hasut kita. Bila masuk dalam penjara, kawan yang hasut kita kata apa? Jangan salahkan aku. Jangan salahkan aku. Kamu buat pilihan kan? Kamu tanggung. Jangan kutuk aku. Aku pun dalam penjara, kamu pun dalam. Kita sama-sama. Jangan kutuk aku. Ayat tu lagi menyakitkan kita. Boleh faham?
Kalau dia tak masuk lagi sakit hati. Kalau kawan yang pujuk tak masuk lagi sakit hati kan. Ya Allah, banyak tak pengajar yang Allah sebut dalam Quran untuk jadi panduan dalam kehidupan kita. Banyak. Kadang-kadang dalam satu ayat ada berpuluh-puluh pengajaran. Tapi kita duduk dengan cakap orang, dengan pendapat orang, tengok drama macam-macam. Akhirnya kita hanyut ke barat kan. Yang panduan Allah masuk baku sampah. Okey. Bolehkah? Cukup setakat ni. Okey, boleh tengok soalan. Assalamualaikum. Apabila kita telah berjaya dalam melawan kejahatan terhadap kita, perlukah kita pindah ke tempat lain atau terus bertahan dan berdoa dijauhkan gangguan seterusnya? Okey. Berpindah ni maknanya ada hijrah lah. Hijrahnya ada dua. Satu, hijrah tempat, iaitu macam Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Itu hijrah tempat. Yang kedua, hijrah meninggalkan perkara mungkar. Jadi hijrah meninggalkan tempat ni tengok keadaan. Ada ketika jadi wajib, ada ketika menjadi sunat, dan ada ketika menjadi haram. Okey, bila berhijrah tempat ni menjadi wajib? Bila tempat kita duduk susah kita beribadat. Nak solat pun tak boleh, orang kacau kan. Nak buat ibadat yang lain pun tak boleh, sampai ibadat kita tak sempurna. Dan ada tempat lain yang kita boleh berhijrah dan di situ ibadat kita sempurna. Ketika itu wajib kita berhijrah. Tapi kalau tempat kita dah okey, solat pun okey, tak ada siapa kacau, cuma kita tak khusyuk, tak perlu kita berhijrah. Tak perlu kita berhijrah. Ketika itu hukum hijrah adalah tidak wajib. Tetapi kalau tempat kita duduk boleh solat cuma tak khusyuk, tapi sebab banyak gangguan, jiran pun tak bagus, kita hijrah tempat lain, solat kita menjadi lebih khusyuk. Itu hukumnya sunat. Sunat supaya ibadat kita lebih sempurna. Angkat sikit dia. Liza, ke atas. Antara bertadabbur hilang. Hilang? Ummu Aiman, apakah ada Nabi dan Rasul di kalangan bangsa jin? Dan apakah jin mukallaf? Tidak, nanti dia. Tak. Hilang? Jadi komen tu. Oh. Okey. Tidak ada jin daripada kalangan, tidak ada Rasul daripada kalangan jin. Rasul hanya daripada kalangan manusia sahaja. Kemudian apa tadi? Hilang tadi. Adakah jin mukallaf? Ya, jawapannya sebab Allah sebut dalam surah Az-Zariyat. Allah kata apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat padaku. Makna yang wajib beribadat bukan manusia saja, jin. Jadi manusia kena solat, jin pun kena solat. Manusia kena keluar zakat, jin pun kena keluar zakat. Manusia kena tadabbur Al-Quran, jin pun kena tadabbur. Sebab tu ada surah jin, dan juga dalam surah Al-Haqqaf Allah bagi tahu ketika Nabi membaca Al-Quran, jin mendengar bacaan Nabi dan jin beriman. Lepas jin beriman, jin pergi berdakwah. Jadi jin pun wajib beriman, dan lepas beriman jin juga wajib berdakwah. Wallahu alam. Mana lagi? Soalan saya, apakah sunnah paling besar dan paling utama? Dia tengok keadaan. Kalau solat sunat yang paling utama selepas solat 5 waktu, solat malam. Solat malam. Kalau puasa yang terbaik selepas puasa bulan Ramadan, Nabi kata puasa di bulan Muharram. Jadi tengok amalan. Kadang-kadang tengok keperluan kan. Kadang-kadang Nabi kata apa dalam hadis, ahabbul a'mali ilallah anfa'uhum linnas. Amalan yang paling Allah suka, mana paling utamalah. Apa dia? Yang banyak memberi manfaat pada orang. Sebab itulah yang kita sebut tadi, Musa dan Khidir banyak membantu orang miskin, membantu anak yatim. Jadi membantu orang tu adalah antara amalan yang paling utama. Wallahu a'lam. Golongan syaitan terdiri pada manusia dan jin.
Adakah terdapat makhluk syaitan selain pada manusia dan jin? Tidak ada. Syaitan ni sifat. Sama ada daripada jin ataupun manusia. Dua je. Malaikat tak mungkin jadi syaitan. Haiwan tak mungkin jadi syaitan. Ustaz, anak dicorakkan hasil didikan ibu bapa, dan bagaimana kita hubungkan dengan taufik dan hidayah itu datang dari Allah? Dalam ramai anak ada berbagai fi'il. Tolong jelaskan. Tak, Nabi kata kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci semula jadi. Kemudian fa'abawahu, kedua ibu bapa lah yang akan yuhawwidanahu, menjadikan anak tu Yahudi, yunassiranahu, menjadikan anak tu Nasrani, yumajjisanahu, menjadikan anak tu Majusi. Maksud hadis ni ialah pengaruh mak bapa akan memberi kesan kepada pendidikan anak. Bukan mak bapa boleh menentukan hidayah, bukan. Yang memberi hidayah ialah Allah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Yang memberi hidayah itu hak Tuhan. Yang menyesatkan Allah. Tapi sebabnya, sebab dapat hidayah, sebab sesat, itu datang daripada manusia. Jadi kalau anak tu sesat, puncanya, kalau dia dah balik lah, puncanya dia sendiri. Tapi maksud hadis tu ialah kesan pengaruh mak bapak. Kesan pengaruh mak bapak anak tu kufur ataupun sesat. Tapi yang asas bersalah ialah anak tu sendiri. Sebab anak tu bila dah akil balik, dia sendiri akan disoal. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang akan ditanya tentang dirinya, tak akan ditanya tentang orang lain. Jadi maksud hadis tu, mak bapak boleh mempengaruhi, bukan boleh menentukan hidayah ataupun sesatnya anak. Wallahu alam. Adakah doa kita, doa untuk kita ada? Ya Allah, saya dah bagi tu. Sepatut hafal ni. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Hadis doa ni sangat-sangat cantik dan sangat penting kita baca. Sebab kalau tanpa cinta Allah, hidup kita celaka. Tanpa cinta Allah, hidup kita sia-sia. Jadi selain daripada kita tadabbur Al-Quran, kita berusaha untuk dapat cinta Allah. Selain daripada itu, berdoalah, baca doa ni. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon kepada engkau agar mencintai engkau. Yang kedua, wa hubba man yuhibbuk. Dan aku mohon juga agar aku dapat mencintai siapa yang engkau cintai. Ulama engkau cinta, biarlah aku cinta juga pada ulama. Orang yang berbuat baik engkau cintai, maka biarlah aku cinta juga pada mereka. Bahkan Allah cinta pada orang miskin, maka minta juga supaya Allah jadikan hati kita cinta kepada orang miskin. Jangan cinta pada orang kaya sahaja. Dan yang ketiga, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Jadilah aku supaya cinta amalan yang bila aku buat engkau jadi cinta. Apa dia? Solat awal waktu tadi. Apa dia? Solat malam. Apa dia? Puasa Isnin Khamis. Jadi kadang-kadang kita minta cinta Allah, tapi kita tak suka amalan yang Allah cinta. Jadi kena minta yang Allah cinta pada tadabbur Al-Quran, kita malas baca doa. Bangun malam kita malas minta pada Allah, ya Allah, jadilah aku cinta satu amalan ataupun apa amalan yang engkau cinta amalan tu, supaya dengan amalan tu aku dapat cinta engkau. Dan juga satu hadis yang saya dah bagi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Cantik doa ni. Ya Allah, aku mohon pada engkau supaya aku terus dapat melakukan khairat, benda yang baik. Yang kedua, aku mohon pada engkau supaya aku dapat tinggalkan al-munkarat, semua kemungkaran yang engkau tak suka. Dan yang ketiga, wa hubbal masakin. Aku mohon pada engkau supaya aku dapat mencintai orang miskin. Sebab apa? Allah mencela orang yang tak suka pada orang miskin. Allah mencela orang yang tak peduli pada orang miskin. Wallahu alam. Hadis yang katakan sunat melewatkan solat Isya tu adakah? Ada, kita dah baca. Beli buku Bulughul Maram. Dalam buku Bulughul Maram kita dah baca hadis tentang dibolehkan lewat solat Zuhur dan juga solat Isya, tapi bersebab. Jadi beli buku ni. Adakah dengan berpuasa dapat membantu untuk mendidik nafsu? Ya. Dan adakah kita dibolehkan berpuasa berterusan kecuali hari-hari yang tidak diwajibkan untuk tidak berpuasa? Ya,
Dengan berpuasa ni boleh mengekalkan hawa nafsu. Nabi kata kepada golongan muda kan, ya ma'syaras syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai orang muda, kalau kamu mampu kahwin, kahwin. Tapi kalau tak mampu, puasa. Kenapa? Dengan puasa tu dapat mengekan nafsu. Bila kita tak makan, nafsu kita lemah. Bila lemah tu dapat mengawan nafsu kita. Ya. Dengan puasa boleh mengawan nafsu. Dan boleh tak kita puasa setiap hari? Nabi kata kalau nak puasa setiap hari ataupun nak puasa kerap, puasalah puasa Nabi Daud. Selang sehari. Jangan setiap hari. Selang sehari. Kalau tak larat, puasalah Isnin Khamis. Kalau tak larat juga, puasalah 3 hari putih. 13, 14, 15. Setiap bulan Hijriyah. Kalau tak larat juga, kahwin lah. Adakah waktu afdal solat tahajud? Solat tahajud yang paling afdal ialah 1/3 malam. Solat tahajud yang paling afdal ialah 1/3 malam. Pukul berapa ni? Bagilah daripada maghrib sampai subuh, katalah 8 jam. Bagi 3. Bagi 3, dapat 3 jam setengah kan? Start daripada maghrib, campur 7 jam. Campur 7 jam, pukul berapa? Mungkin lebih kurang pukul 2. Pukul 2 sampai ke subuh, itu waktu yang terbaik. Lebih kurang tu dia atas tu. Boleh kalau kita solat terlebih, contohnya 4 rakaat jadi 5 rakaat. Betul ke? Jangan layan was-was. Ada yang kata 5 rakaat ambil yang 4. Tak, kalau kita solat 4 rakaat, kemudian kita was-was. 4 ke 5, 4 ke 5. Kaedah dia kena tambah. Kalau kita solat was-was 3 ataupun 4, 3 ataupun 4, maka kena tambah 1. Okey? Tapi kalau was-was 4 ke 5, 4 ke 5, itu syaitan. Sebab tidak ada solat 5 rakaat kan? Mana? Bagaimana nak mula bina cinta kepada Allah? Bagaimana nak mula bina cinta pada Allah? Dia ada satu hadis lah. Tapi hadis ni hadis palsu. Iaitu tak kenal maka tak cinta. Itu bukan hadis tak. Patut nak kata hadis palsu. Dia hadis bahasa Arab, bahasa Melayu ni kata-kata lah. Tak kenal maka tak cinta. Jadi soalan, bagaimana nak mula bina cinta kepada Allah? Boleh pakai kaedah tu walaupun palsu. Tak kenal maka tak cinta. Jadi nak cinta Allah kena kenal. Bahkan ada kata ulama lain, ini bukan hadis. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama ialah mesti kenal Allah. Jadi nak kenal Allah, nak cinta Allah mesti kenal. Dan macam mana cara nak kenal Allah? Dua benda je nak kenal Allah. Satu, satu, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Selalulah berfikir tentang ciptaan Allah. Sebab Allah jadikan Allah tu tak nampak, tapi Allah bagi tanda-tanda kebesaran yang menunjukkan Allah ada dan Allah hebat. Apa dia? Semua makhluk. Tengoklah langit, berfikirlah. Allah sebut dalam surah Al-Mulk kan. Tengoklah burung, tengoklah hujan yang turun. Kalau kita berfikir, kita akan kenal Allah dan kita akan cinta. Kemudian bila kita kenal Allah melalui berfikir, membawa kita pada nak ikut perintah Allah. Tuhan ni hebat, aku mesti ikut perintah dia. Kalau tak ikut, bahaya. Maka membawa kita untuk tadabbur Al-Quran. Jadi nak kenal Allah dua cara. Satu, berfikir tentang ciptaan Allah. Yang kedua, tadabbur Al-Quran, ayat demi ayat. Berapa ramai yang dah mula tadabbur, dia mula rasa cinta pada Allah. Dia mula rasa cinta pada akhirat. Puncanya sebab mereka dah kenal Allah melalui Al-Quran. Dah. Aduh. Laju sangat dia. Bilakah waktu paling afdal untuk salat duha? Nabi sebut dalam satu hadis, salat awabin, yang orang kita salah faham lah. Orang kita bila sebut awabin antara maghrib dengan isya, tak. Itu hadis dhaif jiddan, yang sangat lemah. Tapi yang awabin yang sahih ialah Nabi kata salat duha. Salat duha yang juga dinamakan salat awabin, iaitu salat duha yang terbaik. Bila kata Nabi, anak unta mula panas.
bila duduk atas pasir ataupun tanah. Dia mula rasa panas. Waktu itulah waktu yang terbaik. Sekitar pukul 11. Dan waktu tu mencabar tu, kita dah kemuncak. Mungkin semakin sibuk dengan urusan dunia dan semakin suka nak berhenti untuk ambil wuduk dan solat. Itulah waktu yang terbaik solat duha. Orang yang solat sunat tapi buat dalam keadaan duduk. Apa pandangan ustaz? Boleh. Dia solat sunat, boleh kita solat sambil duduk walaupun kita mampu berdiri. Tak haram. Tapi kalau solat fardu, rukun solat fardu salah satu berdiri. Kalau kita mampu berdiri, maka tiba-tiba kita solat fardu duduk, batal solat tu. Kita boleh duduk solat fardu bila kita tak mampu berdiri. Berbeza dengan solat sunat. Solat sunat, walaupun kita mampu berdiri, kita boleh solat sambil duduk. Tapi Nabi sebut dalam satu hadis, pahala solat duduk, dalam keadaan kita mampu berdiri, solat sunat lah, pahalanya separuh. Kalau berdiri 100 pahala, kalau kita duduk, walaupun kita mampu berdiri, dapat 50. Kemudian boleh tak solat sunat sambil baring walaupun kita mampu berdiri? Boleh. Jawapannya boleh. Tapi pahala separuh daripada solat sambil duduk. 25 contoh. Jadi kita tengoklah nak pahala banyak ke nak pahala sikit. Kalau rasa pahala dah banyak, solatlah sambil baring. Berdosakah jika kita membatalkan puasa sunat tanpa apa-apa sebab yang mendesak? Tak berdosa. Tak berdosa. Tapi dia macam kita bermainlah. Kita bermainlah. Satu. Yang kedua, kita dah buat benda yang terbaik. Kenapa nak tinggalkan? Orang beriman bila buat benda yang terbaik, dia tak akan tinggalkan. Dan orang beriman juga tak main-main dengan ibadat kepada Allah. Orang yang rajin solat sunat tapi buat dalam keadaan duduk, apa pandangan ustaz? Boleh, tak ada masalah. Orang rajin solat sunat tapi buat sambil duduk, sebenarnya dia malas tu. Kalau dia rajin buat sambil berdiri. Kita kalau buat dunia, kalau buat kerja sambil berdiri dapat gaji 10,000. Kalau buat kerja sambil duduk dapat gaji 5,000. Kita pilih kerja yang mana? Sambil berdiri, itu dunia. Maka kenapa akhirat yang ganjarannya jauh lebih baik dan kekal? Kenapa nak pahala sikit? Kenapa nak buat sambil duduk? Lawan nafsu. Lawan nafsu. Berhijrah ke negara, Ya, pastilah. Ustaz, berhijrah ke negara barat untuk cari rezeki, boleh ke? Boleh, tak ada masalah, tapi syarat. Syekh Saleh Utsaimin ada buat perbahasan. Dia kita pergi luar negara untuk cari rezeki. Untuk cari rezeki dibolehkan sekiranya ibadat kita tidak terjejas. Tapi kalau kita pergi luar negeri untuk cari rezeki menyebabkan solat kita lambat, kita pun susah nak beribadat, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kenapa? Sebab kita mengutamakan dunia daripada akhirat. Dan sebenarnya tujuan kita dicipta untuk beribadat, bukan untuk cari rezeki. Rezeki Allah dah jamin. Cuma kita perlu usaha. Tapi ibadat kena utamakan. Pastikan kita berada di mana-mana, ibadat kita paling sempurna. Ustaz, solat Isra' boleh ke? Tolong Ustaz jelaskan boleh? Solat Isra', ulama beza pendapat. Ada ulama mengatakan solat Isra' berbeza dengan solat duha. Bila waktu solat Isra'? Iaitu setelah terbit matahari. Isra' ni mana terbit? Lepas terbit matahari lebih kurang 15 minit, masuklah waktu Isra'. Dan selama setengah jam. Lepas tu habis. Masuk pula waktu duha. Okey, itu pendapat pertama, iaitu solat Isra' berbeza dengan solat duha. Pendapat kedua, solat Isra' adalah solat duha. Benda yang sama. Cuma dinamakan Isra' sebab apa? Sebab dia solat di awal waktu duha. Maka dipanggil solat Isra'. Jadi kalau ambil pendapat kedua, solat Isra' adalah solat duha. Dan dia telah solat Isra', sebenarnya dia tak perlu lagi solat duha. Sebab Isra' itu adalah duha. Wallahualam. Yang atas tu, kita beli lauk dari orang kafir. Sedangkan dia menyentuh babi. Adakah lauk yang kita beli tidak kena suci? Tak perlu, tak perlu. Itu dah panggil ekstrim. Kita beli lauk daripada orang kafir. Sedangkan dia menyentuh babi. Dia sentuh babi, satu kita tak nampak. Yang kedua, kalau dia sentuh babi biasa, dia dah basuh kan. Yang ketiga, dia sentuh babi, kemudian dia sentuh makanan dia, benda tu tak berjangkit. Benda tu tak berjangkit.
Jadi boleh kita beli makanan daripada orang kafir, walaupun dia pernah bela anjing ke, dia sentuh babi ke, yang penting makanan yang kita beli halal dan kita bayar. Kalau makanan halal tapi kita tak bayar, hukumnya haram. Soalan saya, apakah sunnah paling besar dan paling utama? Sunnah paling besar dan paling utama ialah sunnah yang kerana itu Nabi diutuskan. Nabi diutuskan untuk apa? Untuk selamatkan manusia, untuk mengajak manusia kepada Allah. Jadi sunnah paling utama berdakwah. Bahkan Allah sebut dalam Quran, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin." Allah tanya, siapa lagi yang paling baik? Siapa lagi yang paling baik daripada orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah? Maknanya sunnah Nabi terbaik ialah berdakwah. Dan itulah yang Nabi buat sepanjang dilantik sebagai Rasul. 23 tahun. Nabi tak pernah rehat. Nabi tak pernah ambil cuti. Kenapa? Sebab itu sunnah yang terbaik. Nak tanya, adakah doa untuk kita mencintai Allah? Dah, saya dah sebut tadi. Jin boleh solat berjemaah dengan manusia ke Ustaz? Tak, jin solat sama dengan jin. Manusia solat dengan manusia. Jadi tak payahlah kita manusia nak solat dengan jin. Tak payah. Cari penyakit pula. Adakah hadir perihal apa tu? Perihal pakai serban pahala melebihi tu? Tak ada. Itu hadis tak sahih. Siapa yang pakai serban, pahala dia, siapa yang solat memakai serban, pahala dia 70 darjat lebih daripada orang tak pakai serban. Itu hadis tak betul. Bukan hadis sahih. Saya tak pasti. Hadis bukan sahih, sama ada palsu ataupun mungkar ataupun dhaif. Yang penting tak sahih. Jadi salah bila kita anggap pakai serban ketika solat pahala dia lebih 70 kali ganda dengan salah. Takkanlah semudah itu dapat pahala banyak kan? Belit serban je 70 kali ganda. Adakah jin kafir bergaduh? Tak payah tahu pasal jin. Nak tahu pasal manusia pun tak habis-habis masa, tak cukup masa ni. Jin dengan urusan dia, kita dengan urusan kita. Kalau kita ditugaskan ambil tahu pasal jin, hura-hara kita. Yang manusia depan mata kita bergaduh pun kita tak boleh buat apa. Jin pula bergaduh tak nampak pula. Kita nak ambil tahu. Jangan. Jangan tambahkan bebanan yang bukan bebanan. Kenapa Islam melarang umatnya keluar rumah pada waktu senja? Dan dibenarkan keluar sebab ketika itu bila masuk waktu maghrib kemuncak, syaitan semakin bermaharajalela. Syaitan semakin cergas. Memang ada hadis bila masuk waktu maghrib panggil semua anak-anak masuk rumah dan tutup pintu. Sebab ketika itu syaitan sangat aktif. Shift. Kalau mengantuk sangat, tidur dahulu sebelum solat Isya. Dibolehkan ke? Tak, dia kalau mengantuk memanglah. Kalau kita solat sambil mengantuk, solat pun tak khusyuk dan mungkin tak diterima. Maka tidurlah, tapi jangan terlajak. Kalau kita tak yakin dengan tidur tu kita boleh bangun, maka lebih baiklah kita solat. Dan sepatut kita atur masa kita supaya tidak mengantuk waktu solat Isya. Sepatut tak mengantuk. Sebab Allah jadikan solat 5 waktu bukan waktu tidur. Waktu tidur malam, lepas Isya. Macam mana sebelum masuk waktu tidur kita dah mengantuk? Mana kita ada masalah pengurusan masa. Mungkin kita tidur lewat. Wallahualam. Mana lebih afdal antara puasa hari putih ataupun puasa Isnin Khamis? Nanti. Dia masing-masing ada kelebihan. Jadi jangan kita banding. Kalau puasa hari putih, Nabi kata apa? Kelebihannya apa? Seperti orang berpuasa setahun. Yang puasa 6, campur dengan Ramadan, dah sama dengan orang puasa setahun kan? Tapi itu puasa fardu. Kalau puasa Ramadan, campur puasa 6, kelebihannya seperti puasa setahun. Puasa apa? Puasa fardu. Yang puasa 3 hari putih ni seperti puasa setahun. Puasa apa? Puasa sunat. Adapun puasa Isnin Khamis ialah sebab apa? Sebab hari itu dia angkat amalan. Jadi masing-masing ada kelebihan. Nak tahu mana yang lebih afdal, saya tak tahu. Dan yang pastinya apa dah? Yang paling ikhlas. Yang paling ikhlas itulah yang paling afdal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok yang mana paling ikhlas.
Kadang-kadang puasa Isnin kita lebih ikhlas daripada puasa hari putih. Maka puasa Isnin lebih baiklah. Kalau suami dia tak solat, lepas tu macam tak percaya sangat agama Islam, macam mana tak? Adakah dia, macam mana keadaan isteri tu? Ada isteri ni okey, maya surah percaya Allah. Dia kalau ikut soalan dia, suami tak solat kan? Isteri solat. Okey, kalau ikut mazhab Syafi'i, siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, hukumnya fasik. Hukumnya fasik. Jadi kalau setakat fasik, dia masih kekal sebagai suami. Sebagai suami kekal. Tapi kalau ikut mazhab Hambali, siapa yang tinggal solat dengan sengaja jadi kafir. Bila kafir, automatik terpisah. Dia bukan hubungan suami isteri dah. Kalau duduk bersama, berzina. Kalau dapat anak zina. Dan suami itu tak boleh mewarisi harta mak bapak dia ke, isteri dan anak pun. Kalau suami yang tak solat meninggal, anak dan isteri tak boleh mewarisi harta suami. Sebab suami itu dalam mazhab Hambali kafir. Jadi Kalau kita mazhab Syafi'i macam mana tak? dia masih Islam lah. Dia hanya hukumnya fasik. Jadi kekal sebagai suami isteri. Tapi sebaik-baiknya isteri kena tegur. Kemudian kalau tak tegur juga, sepatutnya berpisahlah. Sebab bila bapa tak solat, dia akan memberi kesan kepada siapa? Anak-anak tu, besar tu. Sebab anak-anak ni banyak ikut bapa daripada mak kan. Jadi kesan kepada anak, kepada zuriat. Maka kalau dah nasihat, dah buat macam-macam, tak solat juga, pada pandangan saya yang terbaiknya, demi anak-anak dan zuriat, berpisahlah. Orang rajin berpuasa tapi masih buat maksiat. Kenapa jadi begini? Sedangkan puasa menjadi kita orang bertakwa. Dia bila buat ibadat tapi masih buat maksiat, mesti ada something wrong pada ibadat tu. Sama ada dia tak ikhlas, ataupun ibadat dia tak selari dengan sunnah Nabi. Mesti salah satu. Sebab itulah Nabi sendiri sebut, berlaku pada zaman Nabi kan. Ada orang puasa sunat, ada orang wanita puasa sunat, solat malam, sedekah, tapi dia ahli neraka. Sebab apa? Menyakiti jiran. Macam mana? Soalan dia macam mana boleh berlaku? Mesti ibadat dia ada masalah. Sama ada dia buat tu sebab nafsu dia suka puasa, mungkin nak jaga badan kan. Mungkin dah seronok puasa bukan kerana Allah, maka puasa tak akan menghalangnya daripada maksiat. Kadang-kadang orang seronok solat malam kan, dia jadi rutin dia. Tapi dia riak, maka dia akan buat juga maksiat lain. Jadi bila buat ibadat tapi dalam masa sama buat kemungkaran, ceklah ibadat kita. Sama ada tak ikhlas ataupun tak selari dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlukah sujud sawi? Disunatkan lewat solat zuhur dan isyak. Tapi kita solat juga di awal waktu. Tak. Kan Nabi dah cakap pasal solat isya. Nabi kata, kalau tak menyusahkan umatku. Kalau tak menyusahkan umatku, maka waktu isya terbaik dilewatkan. Tapi Nabi banyak solat awal waktu ke lewat solat isya? Nabi banyak solat awal waktu. Sebab apa? Kalau Nabi selalu lewat solat isya, akan menyusahkan umat dia. Betul tak? Maka sahabat kena tunggu lewat, baru boleh solat. Maka Nabi kata, tak payahlah. Kita solat awal waktu. Jadi sunnah Nabi solat isya diawalkan. Cuma ada keadaan tertentu, ketika tertentu, dan mungkin jemaah lewat, contoh ada kelas ke, dibolehkan, ada dalil. Wallahualam. Perlukah sujud sawi bila terlupa rakaat dalam solat sunat? Ya, perlu sujud sawi. Dan hukum sujud sawi itu adalah sunat. Kalau terlupa juga sujud sawi, tak salah. Bagaimana kita nak solat sambil mentadabbur setiap ayat yang kita baca supaya kita dapat khusyuk? Dia macam ni. Dia kalau nak tadabbur ayat Al-Quran yang kita baca dalam solat, sebelum solat dah baca siap. Baca ayat, tengok terjemahan, dengan tadabbur, dah betul-betul ready, baru solat. Masa tu kita solat, kita bayangkan apa yang kita dah tadabbur sebelum solat. Jangan masa nak solat baru nak bayangkan makna, jadi tak jadi. Dia tak rasa lazat tu. Kalau kita baca Alhamdulillah, segala pujian lillah untuk Allah, tak jadi khusyuk, tak rasa lazat. Itu dah bukan panggil tadabbur, itu dipanggil terjemah harfiah. Jadi baca dulu sebelum solat, tadabbur dulu sebelum solat, faham sebelum solat, baru solat dan baca.
baca Quran tanpa suara dalam hati, dengan baca Quran bersuara, mana lebih baik? Pastilah baca Quran dengan bersuara. Sebab yang Nabi kata, siapa yang baca Quran 1 huruf 10 pahala. Makna apa tu? Baca dengan mulut. Kalau dalam hati, dia tak panggil baca dan tak dapat tu 1 huruf 10 pahala. Kalau hanya dalam hati, tak dapat pahala tu. Jadi yang terbaik baca dengan mulut. Bolehkah berpuasa sunat sedangkan puasa ganti masih ada? Habiskan puasa ganti. Jadi puasa ganti tu wajib hukumnya. Puasa sunat hukumnya. Jadi orang yang cerdik bayar yang hutang yang wajib dulu, barulah buat yang sunat. Ustaz, ni soalan Ustaz, ada WhatsApp. Macam Ustaz cakap orang tak solat tu kafir, dan macam mana dia nak baiki? Apakah dia dah terkeluar dari Islam? Tak, saya sebut pendapat mazhab Hambali, kalau tak salat, tinggal solat dengan sengaja. Yang tinggal solat terlupa lain. Solat dia tak solat sebab tertidur lain. Ini tinggal solat dengan sengaja. Dalam mazhab Hambali kafir. Kalau dia mazhab Hambali, macam mana nak patah balik? Mengucap 2 kalimah syahadat. Dan semoga Allah ampunkan semua dosa. Habis. Dan dia solat macam biasa. Tapi kalau mazhab Syafi'i, tinggal solat dengan sengaja, hukumnya fasik. Dia bertaubat. Kemudian dia solat macam biasa. Kalau dia ambil pendapat kena qada balik yang lepas, qada. Tapi kalau dia ambil pendapat tak payah qada, hanya perlu bertaubat nasuha, maka tak payah qada, teruskan solat yang akan datang. Dan jangan tinggal lagi solat. Wallahualam. Bagaimana nak nasihat untuk kurangkan dengan muzik dan hiburan? Dia kadang-kadang kita bila nak larang, Allah mengajar kita dalam Quran, bila kita nak larang seseorang daripada buat benda yang mungkar, kena ada alternatif. Jangan kita larang tapi alternatifnya tak ada. Kan contoh Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang beriman, jangan sebut perkataan ra'ina. Habis nak cakap apa? Wa qulu unzurna. Habis sebaliknya, alternatifnya sebutlah unzurna, maknanya sama. Jadi kaedah bila kita nak larang seseorang buat benda yang salah, kita kena dah sediakan alternatifnya. Jangan dengar muzik. Habis nak dengar apa? Kalau kita kata jangan dengar, lepas tu dia tak dengar, tapi dia bersembang kosong. Lebih kurang sama je. Jadi cara terbaik bagi saya, ajak orang tu dengar tadabbur Al-Quran. Bagi link supaya dengar Al-Quran. Bila dia seronok dengar Al-Quran, automatik dia akan tinggal muzik. Sebab Quran dengan muzik tak boleh masuk. Tak boleh duduk dalam satu hati. Dia, muzik ni benda yang melarakan. Quran benda yang mendekatkan kita kepada Allah. Jadi bila dia dah cinta Al-Quran, automatik dia akan tinggal. Kenapa aku nak buat benda sia-sia? Umur aku pun dah tak panjang. Wallahualam. Ustaz, selepas solat setengah jam, adakah dikira masih di awal waktu solat fardu? Ya, masih dikira awal waktu. Tapi bagi lelaki, awal waktu ialah solat Jumaat di masjid. Dan biasa kalau solat Jumaat di masjid, dia tak akan lewat sampai setengah jam. Biasanya 10-15 minit je. Jadi bagi lelaki, mesti selepas PKP lah. Selepas PKP, bagi lelaki kena solat awal waktu berjemaah di masjid. Jadi tak timbul lah lewat setengah jam. Kalau lewat setengah jam, maknanya dia tak solat berjemaah di masjid. Bagi wanita pula, solat di rumah, setengah jam tu tak lewat sangat. Tapi kalau dia awal lagi bagus. Lagi awal, lagi bagus. Itulah tanda cinta. Sebenarnya, bila kita cinta pada Allah, bukan kita lewat setengah jam. Kita menunggu masuk waktu nak salat. Itu cinta. Macam kita cinta nak jumpa kekasih kan? Janji pukul 8. Pukul apa kita siap? Janji nak jumpa pukul 8. Kekasih ni bukan Tuhan. Tapi kita siap pukul apa? Itu double standard kan? Hipokrit. Nak jumpa makhluk Tuhan yang kita cinta siap awal. Tapi nak jumpa pencipta kekasih kita tu lewat. Kan? Azan pun buat tak tahu lagi. Wallahualam. Apa pandangan ustaz kita mendirikan solat duha untuk tak ada, subhanallah. Jangan kaitkan solat dengan rezeki. Jangan kaitkan solat dengan rezeki. Solat ni satu ganjaran yang besar, tiang agama. Bahkan kalau solat sunat subuh, Allah kata apa? Lebih baik pada dunia. Ya Allah nak bagi lebih besar daripada rezeki yang kamu minta. Kenapa sempit sangat tujuan hidup kamu? Jadikan matlamat kita solat nak redha Allah. Jangan sempitkan nak rezeki Allah.
Jadikan solat kita nak syurga Allah 12 rakaat sunat setiap hari. Nabi kata apa? Dapat sebuah istana. Tiba-tiba kamu nak 5,000. Ya Allah, sempitnya matlamat hidup kita. Satu. Yang kedua, kita mohon rezeki. Apakah rezeki kita telah ditetapkan. Bahkan kalau kita nak rezeki yang lagi besar dan yang tak disangka, bukan dengan salat sunat. Dengan apa? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dengan bertakwa. Ramai orang salat sunat, Tuhan nak rezeki tapi tidak ada takwa, rezekinya tak akan luas. Rezekinya tak akan tayyib. Kemudian yang ketiga, kalau nak rezeki juga, mintalah doa yang Nabi ajar pada kita setiap pagi baca. Setiap pagi baca. Nabi suruh baca, minta rezeki. Bukan rezeki murah. Bukan rezeki duit, tapi rizqan tayyibah. Kan? Doa, Nabi kata, Allahumma inni as'aluka, pertama, ilman nafi'ah. Mohonlah supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat. Berapa ramai yang belajar tapi tak amal. Ataupun amal tapi tak sampai. Ilmu tak bermanfaat. Yang kedua, warizqan tayyibah. Ya Allah, bagilah pada aku rezeki yang tayyib. Bukan rezeki murah, tapi semuanya tayyib. Berkat. Yang ketiga, kemuncak apa dia? Kemuncak amalan kita buat ni semua diterima oleh Allah. Berapa ramai yang solat rezeki murah tapi amalan ditolak oleh Allah, masuk neraka sia-sia. Jadi 3 benda penting: ilmu bermanfaat, rezeki tayyib, dan amalan mutaqabbalah, amalan yang diterima. Oh, dah? Cukup lah? Jadi cukup setakat ni. Soalan yang belum dijawab tu boleh tanya besok. Kelas kita besok, kelas malam ni kelas malam ni pukul 9 malam. Kita sambung tadabbur surah At-Taubah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.